Selamat datang ke Talk Education MTLS 2023. Kali ini kita membawa seorang pelajar daripada UPM. Apa itu UPM? Universiti Putra Malaysia. Yang saya diberi tahu universiti nombor 1 di Malaysia. Betul? Nombor 2. Oh, bukan nombor 1. Nombor 1 adalah Universiti Malaya. UM. Macam mana awak tahu dia jadi nombor 1, dia jadi nombor 2? Melahirkan pelajar yang paling pandai lah. Betul? Oh, tak? Betul? Tak? Betul? Betul? Betul. So bermaksud nombor 1 sekarang ni adalah UM, Universiti Malaya. Yang kedua adalah UPM. Yang ketiga adalah UKM. Okey, baik. So ini di antara 3 universiti yang paling top 3. So kepada adik-adik, kalau anda nak masuk universiti, cepat-cepat belajar, pastikan anda dapat result yang cemerlang dan anda boleh masuk ke 3 top universiti ini. Betul? Betul. Okey. So tanpa membuang masa, di sebelah kiri saya yang begitu cantik dan juga begitu jelita, yang diberi nama adalah Nur Harsha Dalili binti Azhar Nizam. Okey, beliau adalah seorang penuntut universiti di UPM Sedang. Ya. UPM Sedang. Okey, dan beliau mengambil kos yang jarang-jarang kita dengar sebenarnya. Dan kalau anda dengar pun anda rasa pelik kos tersebut. Apa itu? Kos yang dipanggil Environmental Science and Technology. ya, saya pun tak boleh sebut. Okey, Environmental Science and Technology. Okey. So, kita akan faham bila ada mengena dengan sains dan juga teknologi, ini adalah bidang medical ataupun bidang multimedia. Betul ke tak? Teknologi, multimedia? Bukan. Bukan. Teknologi apa Kita lebih kepada environment. Soal hidup, hati ke hati. Macam tu lah. Okey, baik. Jadi, itu adalah kos yang diambil oleh saudari kita, iaitu Lily. Nama manja dia adalah Lily. Jadi, kepada anda, kalau nak mengenali beliau dengan lebih lanjut, anda boleh ke Instagram, anda boleh pergi ke TikTok beliau dan anda boleh pergi ke Facebook beliau. Nama saya pun tak tahu. Okey, sebab saya pun tak tahu nama dia. Jadi anda pandai-pandailah mencari sendiri ya. Tak gitu. Okey, baik. Lily, saya nak tanya awak. Kenapa awak memilih untuk mengambil satu kos yang jarang-jarang didengar oleh masyarakat Malaysia? Sebab biasanya kita dengar kos yang paling popular pun HR, accountant, kemudian apa lagi? Doktor. Okey. Dan why you memilih untuk mengambil dalam kos ni? Yang pertama sekali, kenapa saya pilih kos ini sebagai kos saya untuk sambung dalam degree? Sebab saya buat research sebelum saya pilih kos ni kerana peluang pekerjaan yang sangat tinggi. Kenapa peluang pekerjaan tu tinggi? Sebab tak ramai orang tahu pasal kos ni. Sebenarnya tak ramai orang tahu. Jadi fresh graduate after grad tak berebut-rebut lah untuk dapat bekerja. Betul? Oh, okey. Sebab kita pun faham kalau kita ambil, bukan salah kos, tetapi kalau kita ambil kos yang ramai orang dah ambil, so kita punya orang kata fighter untuk sangat kita tinggi. ni sangat tinggi kan. So okey, satu tindakan yang bijak. Jadi nasihat saya kepada pelajar sekolah, sebelum anda nak masuk universiti, anda boleh contohi sikap ini. Anda kena siasat dulu, anda kena tahu dulu kos tersebut daripada sudut susah ataupun senang. Apabila anda dah habis daripada belajar, mudah ataupun tidak untuk mendapat kerja. Okey, sebab dalam kehidupan kita perlu ada usaha untuk mencapai sesuatu kejayaan. Okey, itu adalah jawapan awak kenapa awak ambil kos Environmental Science Technology. Okey, baik. Dalam kos ni, okey, apa di antara pembelajaran yang awak belajar? Adakah awak belajar sama juga macam medik, contoh pasal badan manusia, urat saraf, ataupun awak belajar daripada aspek lain? Saya belajar daripada aspek lain, tak sama dengan doktor yang ambil medik tu belajar. Okey. Contohnya, saya belajar macam mana pembentukan gunung berapi. Oh, amazing. Itu memang saya belajar. Betul? Okey. Macam mana dia boleh daripada, misalnya dia boleh tercetus ni? Macam mana dia boleh jadi macam tu, macam mana dia boleh meletus, apa yang trigger dia untuk meletus. Saya belajar macam itu.
okey, gunung berapi ni kita pun sedia maklum memang tak ada dekat Malaysia lah. Paling gunung yang paling tinggi pun Batu Cape lah pun yang saya nampak kan. Jadi pada saya kalau melibatkan dengan gunung tadi tu, mungkin awak boleh kongsi sikit kenapa gunung berapi tu boleh meletup. Adakah yang kita faham, masyarakat faham adalah mungkin bumi dah tak dapat nak tampung haba ke apa ke, saya pun tak tahulah kan. Sebab kebanyakannya wanita lah pun yang meletup-letup ni kan. Gunung berapi hati mereka ni. Jadi macam mana gunung berapi tu, just asas je lah kita nak tahu. Asas. Macam mana gunung berapi tu dia boleh boom. Dia boleh meletup boom macam tu. Macam tu, meletup. Kan? Macam mana? Mungkin kita nak tahu juga sama-sama benda-benda macam ni kan. Mungkin asas. Bukan awak tak bersedia lagi kot. Mungkin dia tak bersedia. Okey, dia tak bersedia untuk kongsi melibatkan gunung berapi sebab terlampau bahaya. Benda ni terlampau bahaya oleh masyarakat. Okey, tapi kalau anda nak tahu, anda kenalah masuk kos ni. Baru anda tahu macam mana gunung berapi tersebut meletup. Okey, bukan dia tak tahu, dia tak boleh bagi tahu. Faham? Sebab dah banyak dah yang meletup sebelum-sebelum ni. Okey, saya nak tanya awak Lily. Kos ni lama tak untuk kita ambil? Sebab biasa kita tahu 3 tahun. Dan sekarang ni awak adalah ijazah. Okey, sambung ijazah. Dan sebelum ni awak diploma di? Tak, saya matriks dekat Selangor. Okey, matrik kat Selangor. So bermaksud kalau kepada adik-adik, kalau anda nak cepat terus pergi ke Kediri, anda kena masuk matriks lah. Okey, matriks ni apa Matrikulasi dia sama macam diploma apa tu? Bukan. Asasi. Macam asasi. Okey. Dia berbeza dengan college vocational tu berbeza kan? Berbeza kan? Okey. Baik, dan kos ni berapa lama? Dalam pengetahuan saya, kos ni 4 tahun. 4 tahun. Tak silap saya lah. Kalau semua uni pun memang 4 tahun. 4 tahun untuk ambil kos ni, untuk belajar pasal gunung berapi. Dan tak semestinya belajar pasal gunung berapi. Sebenarnya kita belajar mengenai dengan air juga, daripada sudut kejenihan air, daripada sudut apa. So bergantung kepada macam mana kos spek yang awak nak ambil lah. Okay, so jangan expect gunung berapi je kadang-kadang penonton ni dia salah faham. Gunung berapi je nanti dia pergi ni. Okay, baik. Apa cabaran awak dalam mengambil kos gunung pula, mengambil kos ni? Cabaran dia, saya rasa kos ni kurang penerimaan masyarakat lah. Sebab masyarakat tak tahu. Okey. Macam bila jumpa orang kan, orang tanya ambil kos apa, kita cakap dia macam kos apa tu? Tak tahu. Boleh ke? Kenapa ambil kos tu? Macam dipandang rendah lah. Orang macam, kenapa tak ambil doktor? Macam betul, tu kan? betul. Accountant tapi ke? Dia tak tahu. Kos ni sangat penting lah. Dalam dunia sekarang, kita boleh tengok macam mana tiba-tiba ada gempa bumi, macam mana tiba-tiba boleh banjir. Kuantiti air, kualiti air sangat penting untuk dapat air yang jernih tu. Macam mana kita nak dapat air yang jernih tu? Semua orang nak water supply yang elok dekat dalam rumah. So itu kerja-kerja kita orang lah nanti. So bermaksud kalau contohnya ada pergerakan bumi ataupun tanah runtuh lah, biasa kat Malaysia tanah runtuh lah. Okay, so itu di antara kerja-kerja yang dalam kos ni lah. Betul. Mengkaji kemudian apa punca tanah tersebut boleh runtuh, pergerakan bumi apa semua. Okey. So bermaksud bila anda dengar pasal sains, tak semestinya pergi ke alam medik. Okey, sebenarnya sains ni dia meluas. Sebab tu sebelum kita nak ambil sesuatu kos tu, kita kena faham dulu kos tu kos apa. Okey, kepada pelajar tingkatan 5, sebelum anda nak apply UPU ke ataupun anda nak masuk universiti kerajaan ataupun swasta, anda kena tahu kos tersebut kos apa. Jangan anda ambil muka depan je sains, kita mesti belajar pasal medical. Sebenarnya tidak. Sebenarnya sains ni dia umum, belajar pasal alam, belajar pasal kehidupan manusia, dalaman manusia. Okey, so itu yang anda kena faham. Baik, so itu cabaran awak bila masyarakat tak menerima. Lagi-lagi bila kita pergi raya lah kan. Raya, lepas tu makcik-makcik bawang tanya kos apa kan. Dan mereka akan cakap, tak ada masa depan ni kan. Dan mungkin pada saya, bila Lily cerita macam mengenai dengan spek kerja tu, mungkin mereka tak boleh menerima, ini kerja lelaki je kot, kerja perempuan tak boleh. Betul-betul Kan? Sebab kasar kan. Dia bukanlah kasar, tapi dia banyak kena pergi dekat site. Sebab saya tak suka duduk satu tempat nanti in the future. Saya tak suka untuk kerja office 9 to 5. Dapat in the future awak tunjuk saya?
Oh, okey, baik. Terus, okey, kemudian? In the future nanti saya tak okey. suka untuk duduk dalam office 9 to 5. Macam 9 to 5, ya. saya macam Duduk lekon. saya tak boleh. Saya kena keluar pergi site, kita pergilah tempat-tempat yang perlukan penambahbaikan ke macam masa tengah belajar ni pun saya kena pergi kita panggil field trip macam kajian lapangan lah. Saya pergi dekat PB Teluk Pelanduk. Kita memang buat kajian dekat situ. Kita buat beach profiling, kita buat pasal soil, semualah. So seronok lah benda tu. Kita boleh menikmati keindahan alam kita. Saya suka. Tapi awak tak rasa macam sia-sia kerja ni? Sebab dengan kerja ni kemungkinan besar yang kecantikan awak akan makin lama makin kurang cahaya matahari. Saya pun disebabkan cahaya matahari yang banyak lah. Kan dulu saya putih. Cuma orang kata banyak kerja luar, sebab tu saya jadi tinted macam ni kan. Okey, so bermaksud anda kena faham pelajar, kita kena tolak daripada sudut kecantikan ke apa. Yang penting kita minat. Kalau kita minat, kita akan buat bersungguh-sungguh. Okey, sebab kebanyakannya generasi baru sekarang ni mereka memilih kerja, mereka memilih bidang. Sebab apa? Sebab takut kulit kusam, takut kulit tu akan bertukar warna, takut jerawat naik. Jadi boleh contohi kepada kakak Lily ni, sebenarnya kecantikan itu kalau kita cantik daripada hati, okey, keimanan kita penuh, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Betul. Jangan saya salah. Okey, baik Lily. Masa depan. Okey, masa depan. Untuk kos ni, masa depan ni paling penting lah. Sebab kita tak nak nanti bila kita ambil kos sama macam kos-kos lain, last kali ada ijazah, ada PhD, kita tersadai kat rumah. Kan? Kita buat live TikTok hari. Jadi kita nak tahu masa depan sebab kajian yang kebanyakannya kita buat, ramai pelajar dah habis daripada universiti, mereka tak dapat kerja. Betul. Kan? Yang lebih menyakitkan hati bila mereka pergi interview, majikan minta pengalaman. Kan? Kita belum tak ada pengalaman lagi ni. Kan? Tiba-tiba dia minta pengalaman. Jadi daripada sudut masa depan dan ke mana arah tuju kalau kos yang awak ambil ni, dia akan kerja ke mana? Pada pandangan awak. Okey, pada pandangan saya memang dah fikir dah sebelum saya ambil. Okey, that's good. Saya rasa saya ada plan yang saya nak pergi overseas. Okay. Untuk spesifik lagi saya nak pergi Australia sebab dia punya environment sangat, alam sekitar dia lebih environment meluas. Dia sangat baik, sangat lagi baik daripada Malaysia. So saya nak pergi sana dan saya nak buat research dan boleh apply untuk Malaysia juga. Penambahbaikan untuk negara kita lah, supaya kita dapat sama-sama, negara kita dapat sama-sama jadi lagi baik macam negara luar sana. Okey, itu target. Okey, daripada sudut kerja, boleh awak bagi tahu pada kita kalau lepas daripada awak graduate, okey, kita boleh ke arah mana, kerja mana? Okey. Contohnya macam Syahbaz ke, JKR ke? Betul, kita boleh, contohlah kita boleh kerja dengan Syahbaz sebab kita akan main dengan air. Kita akan, bukanlah main splash mining tu, bukan. Okay. Kita main dengan kualiti air, kita boleh kerja alam sekitar, perhutanan. Flora, betul. Dalam perhutanan Sebab dia sangat meluas, sebab alam sekitar ni dia berkait dengan air, udara, tanah. Itulah. Udara, tanah. Okey. Betul. So macam skop kerja dia sangat meluas. Macam Syahbaz tadi tu pun peluang pekerjaan dia meluas lah. Cuma anda kena faham maksud daripada kakak Lily tadi, bukan dia mengatakan yang Malaysia ni tak bagus. Okey, Malaysia ni bagus. Okey. Cuma di Australia itu peluang untuk kita penambahbaikan daripada sudut ilmu dan juga pengetahuan am kita lebih meluas. Okey. So, target daripada kakak Lily kita adalah dia nak belajar di sana ataupun bekerja di sana, kemudian dengan pengalaman yang berada di sana, dia akan bawa ke Malaysia untuk pembaikan dan juga pembaharuan. Okey, untuk negara tercinta kita di bulan kemerdekaan ini. Okey, jadi anda jangan salah anggap yang mengatakan yang Malaysia tak bagus. Sebenarnya Malaysia ni bagus, harmoni sentiasa. Okey, walaupun orang bakar sampai ikut suka, tetapi kita anggaplah benda tu harmoni sentiasa.
Okey, last soalan saya. Okey, last soalan saya. Apa pandangan awak mengenai dengan generasi baru sekarang? Pelajar banyak tak nak belajar, tak nak sambung universiti, dan untuk kita punya education tahun ni 100,000 pelajar tak ambil SPM kan. So pada pandangan awak ataupun nasihat awak lah kepada masyarakat. Okey, pada pandangan saya, perkara ni memang kita kena risaukan sangat-sangatlah sebab okey memang rezeki masing-masing, tapi kalau boleh selagi kita mampu untuk sambung belajar, saya bagi nasihat sambunglah belajar. Sebab dalam Islam pun kita dituntut untuk menuntut ilmu setinggi yang boleh. Sebab lagi luas, lagi tinggi ilmu kita, lagi luas pandangan kita nanti. Okey. Orang takkan pandang rendah kat kita kalau kita ada ilmu. Orang takkan boleh pijak kita, orang takkan boleh ayam-ayamkan kita lah macam Betul. tu. So untuk orang-orang, untuk pelajar-pelajar generasi baru yang rasa macam tak nak sambung belajar tu, buka hati tu untuk sambung belajar. Sebab belajar ni seronok kalau kita sendiri yang nak. Tak ada paksaan. Macam saya, mak saya tak paksa pun untuk ambil course ni. Terpulang nak belajar. Nak ambil course apa semua. Sebab saya sendiri yang nak. So saya enjoy. Walaupun susah, memang susah sebenarnya. Sangat susah. Tapi sebab kita enjoy belajar kan, InsyaAllah. Bila niat kita okey, Allah pun mudahkanlah. Boleh saya tahu sedikit, start bila awak minat untuk ambil course ni sebenarnya? Sebelum saya apply UPU. Oh, sebelum apply UPU. Saya memang research lah. After Matrix tu, masa apply UPU, saya memang buat research. Sebab tak nak main-main lah kan dengan masa depan. Betul, nak isi macam cinta lah. Takkan nak isi main-main je. Kita kena isi apa yang kita main. Selagi isi main-main, dapat yang main-main tu juga. Macam betul. mana nak belajar, dan tak kita minat pun, kita masuk tak minat. Kan? Kan dah susah satu hal dah. Satu hal. Sebab kebanyakannya student universiti, apabila mereka keluar daripada universiti, mereka dah habis fresh graduate, mereka tak sambung pada bidang yang mereka tamatkan. Okey, mereka sambung pada bidang yang lain. Sebab apa? Di antara kajian kita, mereka tak minat pun sebenarnya. Sebab dah terdapat. Nak buat macam mana? Kita ambil ajalah. Itu alasan daripada pelajar sekarang. Jadi nasihat saya pula kepada pelajar-pelajar generasi baru, memang betul kita tengok di media sosial, kita tengok di TikTok ataupun di mana yang banyak di antara individu mengatakan dia SPM je, tetapi dia boleh kaya raya, dia boleh pakai Lamborghini, dia boleh pakai Mercedes, dia boleh pakai whatever lah dia boleh pakai. Itu adalah rezeki dia dan kita tak tahu rezeki kita di mana. Okey, jadi nasihat saya, nak mengikonkan seseorang itu, kita perlu berfikir panjang dahulu. Jangan kita melihat daripada luaran dan kita tak tahu daripada sudut dalaman. Jadi pada saya, kalau kita ada niat ataupun nawaitu untuk sambung belajar, teruskan. Jangan terpengaruh dengan media sosial yang kita sendiri pun tak tahu kepastian dia bagaimana. Okey, baik. So terima kasih kepada anda yang sedang menonton kita pada kali ini. Yang paling penting apa dia? Yang paling penting adalah pendidikan online keluarga cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.